إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah. Sila dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh imam. Janganlah saudara bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan, kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada wa ashhadu an la ilaha illallah wa huwal alimul hakim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ilan nasi kaffatan hadiyan wa mubashiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha alladhi ya'lamu sirrakum wa jahrakum, innahu huwas sami'ul basir. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah.
Marilah kita sama-sama menyuburkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dalam melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita digolongkan bersama mereka yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, Islam adalah agama yang sempurna, yang senantiasa membimbing dan mendidik umatnya supaya melakukan kebaikan agar hidup mereka menjadi sempurna, bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Bagi mencapai tujuan tersebut, seseorang itu memerlukan adanya sifat redha terhadap ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Redha merupakan antara sifat yang mulia yang amat dituntut di dalam Islam. Kita sebagai umat Islam hendaklah redha menerima hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah dan menerima segala yang ditetapkannya dalam Islam dengan penuh ikhlas. Itulah yang dapat melahirkan keimanan dan ketakwaan di dalam diri seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat redha pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Berbeza pula golongan munafik, kerana mereka senantiasa menentang akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang munafik beribadat, mereka melakukan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dilakukan hanya kerana terpaksa atau dalam kepura-puraan dan juga menunjuk-nunjuk, bukan benar-benar ikhlas dan redha redanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-142, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman, sedang mereka kafir pada batinnya. Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Mereka hanya bertujuan riak, memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman. Dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang melainkan sedikit sekali. Muslimin yang diberkati Allah sekalian, mereka yang beriman akan qada dan qadar adalah salah satu dari rukun iman yang 6 yang wajib diimani. Beriman dengannya bermaksud redha dan rela menerima ketentuan nasib yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat maupun berupa musibah. Inilah sikap orang yang beriman. Akan tetapi lain halnya dengan orang yang tidak beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bersyukur dikala senang dan ketika menerima nikmat, akan tetapi kecewa dan tidak sabar ketika dalam kesusahan dan menerima musibah. Mukmin yang sejati tetap menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada dan senang hati. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh mengagumkan perihal orang yang beriman itu, semua perkara adalah baik baginya. Walaysa dzaka li ahadin illa li mu'minin. Dan tiadalah kebaikan itu kecuali bagi orang yang beriman. In asabahu sarra syakara. Jika sekiranya dia ditimpa dengan kegembiraan,
maka ia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itulah yang baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar, wa in asabathu darra sabara. Dan jika sekiranya ditimpa ke atasnya dengan kesusahan, maka ia akan bersabar. Fakana khairan lahu, dan itulah yang baik baginya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, jika seseorang merasa bimbang dalam sesuatu urusan atau pekerjaan kerana hatinya ragu-ragu sama ada mahu melakukannya atau tidak, dan dia juga merasa bimbang terhadap hasil yang bakal diperolehinya, adakah bermanfaat ataupun tidak, maka agama Islam telah memberikan kita jalan mengatasinya, iaitu dengan mengerjakan solat istikharah bagi mendapat pertolongan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah melakukannya, kita hendaklah redha terhadap apa jua hasil yang kita dapat, kerana itulah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Janganlah berkata sesuatu yang menandakan rasa tidak puas hati dan tidak redha jika yang diharapkan tidak tercapai dan tidak dimakbulkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan." Jikalau engkau terkena oleh sesuatu musibah, maka janganlah engkau berkata, andai kata saya mengerjakan begini begitu, tentu akan menjadi begini dan begitu. Tetapi berkatalah, ini adalah takdir Allah, dan apa sahaja yang dikehendakinya tentu dia melaksanakannya. Sebab sesungguhnya ucapan jikalau itu membuka pintu godaan syaitan. Riwayat Muslim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, rezeki yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Ada yang memperolehinya banyak dan merasa mewah, dan ada pula yang mendapat sedikit dan merasa susah. Namun semuanya perlu disyukuri. Rasa redha dan terima dengan hati yang terbuka, itulah kekayaan rohani yang tinggi nilai dan harganya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa. Sesungguhnya jika kita bersikap redha terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga akan memperolehi keredaan dari Allah, dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala itulah sebenar-benar nikmat yang agung dan mulia, serta merupakan kunci kebahagiaan yang sejati. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Fajr ayat ke-27 sehingga ayat 30, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Yang bermaksud, wahai orang yang mempunyai jiwa yang senantiasa tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang telah ditakdirkan, lagi redha di sisi Tuhanmu, serta masuklah engkau di dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurgaku. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhita falahu as-saqtu." Bila mana Allah itu cinta kepada sesuatu kaum, mereka akan diuji. Barang siapa redha menerima ujian itu, Allah redha pula kepadanya. Dan barang siapa yang marah
yakni tidak redha, maka Allah pun murka kepadanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Marilah kita sama-sama membersihkan jiwa kita dengan senantiasa redha di dalam apa jua keadaan, apatah lagi terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah diri kita insan yang benar-benar beriman dan bertakwa, patuh dan tunduk kepada perintahnya dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga dan tempat tinggal yang tetap yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta syukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله العظيم. الحمد لله أيد رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المخلوقات المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersama-samalah kita terus bertekad dan berusaha memenuhkan kehidupan duniawi kita ini dengan memperbanyakkan amalan-amalan wajib dan sunat sebelum kita dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah diri dari terjebak kepada perkara mungkar, maksiat dan perbuatan dosa yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam pemeliharaannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, antara amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah salat berjamaah. Baginda tidak pernah menguzurkan diri daripada salat berjamaah semasa hayat baginda. Sehubungan dengan itu, sebagai tanda kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak diri sendiri dan saudara-saudara, marilah kita menjadikan amalan salat berjamaah di masjid sebagai budaya hidup kita. Lebih-lebih lagi salat subuh. Antara kelebihan salat subuh berjamaah yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah pertamanya, mendapat pahala qiyamul lail sepanjang malam.
Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal 'isha'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat Isya' dalam keadaan berjamaah, seolah-olah dia bangun 1/2 malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullah. Dan barang siapa yang salat subuh dalam keadaan berjamaah, seolah-olah dia bangun malam keseluruhannya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa salatu athqala 'alal munafiqina minal fajr wal 'isha, walau ya'lamuna ma fihima la tawhuma walau habwa." Salat yang paling berat ke atas orang-orang munafik ialah salat subuh dan salat Isya'. Jikalau mereka tahu kelebihan yang terdapat pada keduanya, sudah tentu mereka akan datang ke masjid walau dalam keadaan merangkak. Sidang Jumaat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengenang jasa baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dengan perjuangan membawa ajaran Islam. Sayang dan kasih kita kepada baginda hendaklah dinyatakan dengan senantiasa berselawat kepadanya, kerana Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Marilah sama-sama kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya pada saat ini, akan tetapi senantiasa mulazamah akan bibir kita untuk senantiasa berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا فإنك أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فإنك الهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم اشف أمراضنا واشف مرضانا وارحم إخواننا المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم احفظ بدوام العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك يا كريم مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى السلطانة نور زاهرة سلطانة ترنجانو. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين، واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعايه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istau sufufakum, istau tarasu sufufakum, betulkan saf, rapa-rapakan saf, penuhkan saf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركة السلام عليك السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله كما صليت على سيدنا وبارك على سيدنا كما باركت على سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان وفي الأرض الإسلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.